Salam bahagia, kita bersama dalam Ruang Bicara dan Ruang Bicara bersiaran agak awal hari ini kerana kita ada isu yang cukup penting sebenarnya untuk kita memberi perhatian. Dan isu yang kita pilih hari ini merupakan isu yang sedang mendapat perhatian sebenarnya daripada rakyat Malaysia, iaitu Parlimen sambung yang tergendala. Kita ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersiap sedia dan kita akan hubungi sebentar lagi melalui kemudahan StreamYard. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madia, Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain yang merupakan pensyarah di Fakulti Ekologi Manusia di Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara walaupun bersiaran agak awal hari ini daripada biasa. Baik Prof, ini sesuatu yang pentinglah dan tentunya lah mungkin Prof juga seperti rakyat Malaysia yang lain telah pun mendengar tentang titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika meresmikan istiadat pembukaan persidangan Parlimen hari ini. Dan sebenarnya banyak isu yang dibangkitkan oleh Baginda sebenarnya, tetapi secara keseluruhannya mungkin komen secara ringkas daripada doktor sendirilah tentang titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu. Mungkin kita boleh kongsi bersama. Silakan Prof. Sebenarnya titah yang di-Pertuan Agong sempena pembukaan Parlimen peringkat keempat pada pagi tadi sebenarnya mencerminkan hasrat rakyat yang mahukan negara kita terus bergerak ke hadapan dan juga kita mengenepikan perbezaan dan bersama-sama kita membangunkan dan memulihkan negara daripada impak COVID-19 ini. Dan sudah tentu titah Yang di-Pertuan Agong itu sewajarnya disokong dan juga perlu diberikan perhatian oleh semua pihak, bukan sahaja ahli parlimen, wakil rakyat yang akan berbahas di Dewan Rakyat, tetapi juga kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Kerana saya percaya bahawa ini adalah terjemahan hasrat dan juga suara hati rakyat Malaysia yang ingin melihat negara kita terus maju ke hadapan, kita mengenepikan perbezaan, kita menamatkan krisis politik yang sedia ada dan dengan itu kita dapat bersatu sebagai sebuah keluarga Malaysia. Betul. Dan banyak lagi sebenarnya isu yang dibangkitkan oleh Baginda, tetapi sesuatu yang betul-betul saya rasa perlu diberi perhatian serius oleh ahli-ahli politik kita ialah tentang apa yang disebut oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu Baginda ingin melihat bahawa mungkin masanya sudah sampai di mana Malaysia mengamalkan apa yang disebut sebagai politik bermusyawarah. Jadi ini sesuatu yang penting untuk kita sentuh sebenarnya, Doktor. Silakan. Ya, betul. Sebenarnya saya pernah menulis dan juga berbincang tentang kepentingan musyawarah ini kerana ia satu pendekatan yang baik. Apatah lagi musyawarah ini kita meraihkan kepelbagaian pandangan untuk kemajuan dan juga kepentingan negara. Apatah lagi dalam situasi politik kita dalam konteks kerajaan dan juga pembangkang, demokrasi musyawarah seperti yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong ini satu perkara yang baik. Apatah lagi ketika kita ingin melihat negara kita bangkit kembali, kita perlu mendapatkan input-input dan saranan-saranan daripada pelbagai pihak. Sebenarnya apabila COVID-19 ini berlaku di negara kita, ia satu rahmat sebenarnya kerana kita tidak boleh lagi bergerak bersendirian. Malah kita lihat kerajaan sekalipun apabila ingin memutuskan apa-apa keputusan, kerajaan perlu mendapatkan perhatian ataupun mendapatkan pandangan-pandangan, merujuk kepada pandangan-pandangan yang berautoriti daripada Majlis Keselamatan Negara dan sebagainya. Jadi dengan adanya pembaharuan parlimen dan juga pentadbiran yang menggabungkan kerjasama antara kerajaan dan pembangkang, ini satu perkara yang menarik dan kita berharap pendekatan musyawarah ini akan menjadi satu pendekatan yang terbaik dan kita perlu teruskan supaya kita dapat mencungkil idea-idea daripada semua pihak, idea-idea yang terbaik untuk negara kita.
Pendekatan politik musyawarah ini sesuatu yang penting seperti apa yang doktor sebut, dan di sebelah petang tadi juga doktor berlaku sesuatu yang mungkin juga membawa ke arah ini, kita haraplah. Dan kita difahamkan bahawa di sebelah petang tadi telah pun berlangsung upacara menandatangani memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik. Ia menyelibatkan parti-parti wakil-wakil daripada parti politik baik kerajaan dan juga parti politik perbankan, dan kita tahu yang Mak Berhormat Perdana Menteri telah pun mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan perkara ini. Jadi apakah pandangan doktor secara peribadi melihat bahawa ini satu lagi arah untuk membuka satu lagi dimensi yang mungkin lebih menarik dan lebih harmoni dalam politik Malaysia? Ini adalah detik yang sangat bersejarah lah dalam landscape politik negara kita, kerana apabila kita bercakap tentang politik, kita seringkali mengaitkan dengan persaingan kuasa dan sebagainya. Jadi saya kira ini satu langkah yang terbaik untuk kita mewujudkan satu persefahaman ni antara kerajaan dan pembangkang. Selama ini kita dihidangkan dengan naratif bahawa pembangkang ini sangat negatif, iaitu mungkin peranan mereka hanya mengkritik dan menghentam kerajaan, sedangkan dalam sistem demokrasi konsep kepembangkangan itu sangat baik kerana ia boleh menyemak, memberikan konsep semak dan imbang kepada kerajaan, dan kita memang memerlukan pembangkang untuk kepada kerajaan supaya kerajaan lebih telus dan sebagainya, dan keterbukaan kerajaan ketika ini juga sangat penting kerana sudah tiba masanya kerajaan tidak boleh lagi mengenepikan kedudukan pembangkang dan bersama dengan pembangkang untuk bergerak lagi ke hadapan. Dan saya kira ini bukan sahaja baik untuk sistem demokrasi kita, tetapi sangat baik kepada negara kita. Dan kalau kita melihat konsep kepembangkangan ini, ia perlu diterapkan dalam sistem demokrasi kita. Dan satu perkara yang sangat menarik yang saya nak kongsikan, mungkin Perdana Menteri sendiri sebelum ini beliau pernah dipertanggungjawabkan sebagai ketua pembangkang di Parlimen selepas pilihan ke-14. Mungkin pengalaman beliau sebagai ketua pembangkang, beliau melihat institusi kepembangkangan ini sangat penting dan dizahirkan, diterjemahkan dalam memorandum persefahaman di antara kerajaan dan pembangkang pada pukul 5 petang tadi. Dan kalau kita melihat Pakatan Harapan sendiri telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka bersedia untuk kekal sebagai blok pembangkang sehinggalah Julai pada tahun hadapan, dan ini sudah tentu akan menstabilkan politik kita, dan kita sama-sama boleh memberi fokus kepada negara kita. Kita hindarkan segala krisis dan kita bergerak ke hadapan. Baik, ada 6 perkara penting sebenarnya yang dicatatkan ataupun dilihat secara serius dalam memorandum ini. Yang pertama ialah tentang pemerkasaan pelan COVID-19. Yang kedua ialah transformasi pentadbiran. Yang ketiga ialah pembaharuan parlimen. Ini juga merupakan isu yang cukup penting sebenarnya. Yang keempat ialah kebebasan institusi kehakiman. Yang kelima, perjanjian Malaysian Agreement 63. Dan kemudian yang keenam, yang terakhir ialah pembentukan jatuh kuasa pemandu. Jadi 6 perkara yang cukup penting ini. Apakah doktor melihat bahawa ianya adalah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian yang serius dan juga segera sebenarnya oleh semua ahli-ahli politik dan ahli-ahli parlimen khususnya? Ya, saya melihat 6 perkara ini mungkin satu permulaan kepada persefahaman kerajaan dan pembangkang yang perlu diselesaikan ketika ini. Mungkin selepas ini ada beberapa lagi agenda yang boleh dikenal pasti agar kerajaan dan pembangkang boleh duduk semeja mencari jalan penyelesaian dan sebagainya. Dan kalau kita lihat 6 agenda yang telah diputuskan dalam MOU kerajaan dan pembangkang ini sesuatu perkara yang mendesak, di mana sebagai contohnya dalam pemerkasaan pelan COVID-19, memang kita dah nak beralih daripada pandemik kepada epidemik, dan ini sudah tentu perlu ada beberapa sokongan dan juga persetujuan daripada pembangkang, apatah lagi
tak lama lagi kerajaan akan membentangkan bajet 2022 dan sudah tentu ia akan perlu mendapat juga sokongan parti-parti pembangkang untuk meluluskan bajet tersebut dan juga kerajaan dapat melaksanakan peruntukan bajet yang telah dikenal pasti. Dan saya juga tertarik dengan transformasi ataupun pembaharuan parlimen. Kita tahu bahawa negara kita mengamalkan doktrin pengasingan kuasa, tetapi secara pelaksanaannya kita melihat parlimen, institusi parlimen dan eksekutif ini sering berkait antara satu sama lain, kerana kita melihat ahli-ahli parlimen juga merupakan anggota kabinet. Jadi kita percaya transformasi parlimen ini sangat penting supaya institusi parlimen kita benar-benar bebas dan juga boleh dipertanggungjawabkan. Kita tidak mahu institusi parlimen dipengaruhi oleh bayangan pihak-pihak tertentu, terutamanya eksekutif. Kita hendak pastikan institusi parlimen kita benar-benar bebas dan boleh menjadi satu institusi yang dihormati, di mana di parlimen lah kita menggubal undang-undang yang terbaik untuk negara. Dan begitu juga dengan transformasi pentadbiran, di mana kita hendak melahirkan sebuah kerajaan, governance yang baik, pemerintahan yang baik, dan dalam tawaran Perdana Menteri dalam transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan, Perdana Menteri menyebut tentang kepentingan institusi pembangkang dan juga mengiktiraf ketua pembangkang itu agar diberikan saraan dan juga keistimewaan seperti seorang menteri. Dan ini juga satu perkara yang sangat menarik. Dan juga perjanjian Malaysia, Malaysian Agreement 1963 yang seringkali dibangkitkan suatu masa dulu ketika dalam kerajaan Pakatan Harapan usul untuk terhadap perjanjian Malaysia ini pernah dibawa tetapi gagal kerana ketika itu tidak ada majoriti 2/3. Jadi saya kira dengan adanya sokongan daripada parti pembangkang, kerajaan, usul-usul yang memerlukan majoriti 2/3 ini boleh dicapai dengan adanya persamaan di antara kerajaan dan pembangkang. Jadi bagi saya 6 agenda ini adalah agenda permulaan. Mungkin selepas ini ada lagi beberapa perkara yang boleh dimasukkan dalam persefahaman dan akhirnya kita dapat mewujudkan hubungan kerajaan dan pembangkang yang lebih baik. Saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Izani sendirilah. Kalaulah kita lihat kepada agenda yang 6 agenda yang disebut tadi dalam memorandum ini, dalam persefahaman ini, apakah dengan adanya memorandum persefahaman seperti ini, mungkin juga apakah suhu perbincangan, perbahasan di dalam Dewan Rakyat itu sendiri akan menjadi lebih teratur, lebih sistematik, ataupun dalam bahasa yang mudahlah, sekurang-kurangnya tingkah laku, tutur kata yang dilontarkan semasa perbahasan itu mungkin akan berada dalam keadaan yang lebih terkawal. Pandangan anda? Saya sangat setuju apabila adanya persefahaman kerajaan dan pembangkang ini, mungkin keadaan akan lebih suhunya lebih rendah lah, seperti cuaca kita hari ini. Kerana saya yakin walaupun pihak pembangkang ada pandangan-pandangan yang berbeza, tetapi pandangan-pandangan itu diberikan dalam keadaan yang tersusun dan teratur. Dan yang paling penting pandangan-pandangan daripada pihak pembangkang itu boleh disalurkan secara konstruktif, bukannya secara hentaman, kritikan, membuka tuli dan sebagainya. Ini yang kita perlukan. Jadi kita walaupun adanya persefahaman kerajaan dan pembangkang ini, kita masih lagi memerlukan pandangan-pandangan kritikal daripada pembangkang. Tetapi dengan adanya persefahaman ini, mungkin cara penyampaian dan juga mesej yang nak dibawa oleh pembangkang itu akan lebih baik dan akan berupa idea-idea yang lebih konstruktif, bukannya hentaman ataupun kritikan-kritikan yang tidak membina. Dan ini satu saat yang menariklah dalam sidang perbahasan parlimen kita nanti. Saya masih nak menyentuh tentang isu
memorandum persefahaman ini, Doktor, sebelum saya beralih kepada topik yang lain. Perkara yang keenam itu ataupun agenda yang keenam itu iaitu pembentukan jawatankuasa pemandu. Jadi apakah Doktor melihat ini juga sebenarnya amat penting bagi membolehkan kerajaan merancang dan juga melakukan apa saja projek, apa saja program pembangunan kepada rakyat itu dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, licin dan sekurang-kurangnya tepat kepada sasaran yang diinginkan. Kalau kita membaca dan juga mengikuti ucapan-ucapan Perdana Menteri dan juga titah yang di-Pertuan Agong pagi tadi, antara mesej yang jelas ialah untuk mewujudkan berprestasi tinggi, kerajaan yang berprestasi tinggi. Dan Perdana Menteri pun pernah menyebut tentang bagaimana pencapaian 100 hari menteri-menteri supaya boleh meyakinkan rakyat. Dan saya kira pembentukan jawatankuasa pemandu ini sangat baik kerana mereka akan memantau dan juga mengenal pasti dan memastikan program-program ataupun bantuan-bantuan inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan berjaya digerakkan. Sebelum ini memang kita ada jawatankuasa pemandu yang melihat secara mendalam dasar-dasar dan juga inisiatif-inisiatif kerajaan. Dulu kita ada transformasi ekonomi, transformasi kerajaan. Jadi pemandu akan memastikan segala yang direncanakan ini dapat dicapai dengan pendekatan KPI dan sebagainya. Saya kira ini satu perkara yang menarik kerana sudah banyak pengumuman yang telah diumumkan oleh kerajaan, oleh menteri dan sebagainya, tetapi bagi kita ialah bagaimana semua hasrat itu hendak dilaksanakan dengan baik. Jadi dengan adanya pembentukan jawatankuasa pemandu ini, dia dapat memantau pelaksanaan semua program dan juga inisiatif kerajaan berjalan seperti yang dirancangkan. Dan ini satu pendekatan yang sangat baik. Baik. Okey, kita beralih sekarang ini Doktor kepada satu lagi isu yang saya kira juga mungkin akan mendapat perhatian yang hebat juga sebenarnya daripada rakyat Malaysia, terutamanya daripada ahli-ahli parlimen sendirilah, iaitu pelantikan timbalan speaker Dewan Rakyat. Ada dua calon sebenarnya yang akan merebut jawatan ini. Yang pertama ialah Datuk Seri Ahmad Maslan yang mewakili UMNO, iaitu ahli parlimen UMNO, dan seorang lagi orang yang berpengalaman sebenarnya pernah menjawat jawatan ini, iaitu MP Teluk Intan, Ngah Koming. Jadi di antara dua ini, kalau kita lihat on paper lah, dikatakan bahawa Datuk Seri Ahmad Maslan mungkin akan menjawat jawatan ini berlandaskan daripada sokongan 114 penyokong kerajaan yang sedia ada ketika ini. Tetapi apakah Doktor menjangkakan mungkin akan berlaku juga sesuatu yang menarik agaknya dalam perebutan jawatan ini? Ya, ini satu perkembangan yang luar biasa lah kerana biasanya pemilihan speaker dan timbalan speaker ini tidak ada persaingan yang agak terbuka, pertandingan yang agak terbuka. Tetapi dengan adanya persefahaman kerajaan dan pembangkang ini, mungkin kedua-dua pihak cuba mencalonkan calon mereka untuk menjawat jawatan timbalan speaker ini. Bagi saya, ia terserah kepada kebijaksanaan ahli-ahli parlimen. Yang paling penting tugas timbalan speaker itu bukannya sesuatu yang mudah kerana timbalan speaker membantu speaker dan perlu bertanggungjawab untuk mengendalikan sesi parlimen kita supaya sesi parlimen kita itu berjalan dengan lancar, harmoni dan dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Dan kedua-duanya ada seorang ahli politik yang berpengalaman macam seperti Ngah Koming. Beliau pernah menjawat sebagai jawatan timbalan speaker sebelum ini. Dan Datuk Ahmad Maslan walaupun tidak pernah, tetapi seorang ahli politik yang berpengalaman dan saya kira kedua-dua tokoh ini boleh dipertimbangkan dan terserahlah bagaimana cara undian ataupun musyawarah di antara kerajaan dan pembangkang untuk memilih calon yang terbaik.
Okeylah, kita serahkan kepada ahli-ahli parlimen untuk membuat keputusan ini. Kembali semula doktor, teringat saya tadi tentang memorandum persefahaman yang ditandatangani oleh pihak kerajaan dan juga pembangkang. Ingin mewujudkan satu kerajaan yang bersifat bipartisan. Apa yang dimaksudkan sebagai kerajaan bipartisan ini sebenarnya? Sebenarnya kerana sebenarnya sebelum ini ahli-ahli politik dia terperangkap dengan pemikiran blok partian masing-masing. Jadi ini masalah utamanya. Mungkin di parlimen kadang-kadang ada usul yang betul-betul mewakili kepentingan negara, kepentingan rakyat. Tapi usul itu mungkin tidak boleh disokong kerana partinya telah menyatakan bantahan ataupun ketidaksetujuan dan sebagainya. Jadi banyak perkara agenda yang baik tidak dapat disokong hanya semata-mata perbezaan parti politik. Dan ini kita boleh buktikan sebelum ini. Tetapi dengan adanya konsep dual partisan ini, konsep rentas parti ini, ia boleh mewujudkan satu politik yang sangat terbuka di mana mana-mana ahli-ahli parlimen boleh menyokong satu-satu usul walaupun ia dibawa oleh parti lain demi kebaikan rakyat. Jadi kerana selama ini ahli-ahli politik kita sangat terbatas, sangat dibatasi dengan blok kepartian, pemikiran kepartian, blok kepartian di blok. Jadi dengan adanya konsep ini dia akan memberi pilihan yang sangat terbukalah kepada ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen, dan mereka perlu menunjukkan jiwa yang besar dan semangat yang sangat terbukalah untuk memastikan perkara ini boleh berlaku. Dan ini sebenarnya satu perkara yang sangat menarik kerana pada akhirnya rakyat yang akan mendapat manfaatlah hasil keterbukaan ahli-ahli parlimen ini dalam sesi parlimen akan datang. Sikap dan tingkah laku ahli-ahli parlimen. Tadi pun kita sentuh sepintas lalu, tetapi ini juga menjadi isu sebenarnya yang menjadi perhatian rakyat. Ada yang dah secara ikhlas mengatakan mereka hilang rasa hormat mereka terhadap ahli-ahli parlimen yang kadang-kadang menunjukkan sikap dan tingkah laku yang tidak seharusnya dilakukan oleh ahli-ahli parlimen dalam dewan yang dianggap mulia itu. Jadi apakah Prof melihat bahawa mungkin suasana seperti ini seharusnya diberi perhatian serius oleh ahli-ahli parlimen yang telah pun mula bersidang hari ini dan akan bersidang seterusnya? Ya, betul. Saya pagi tadi pun saya bercakap tentang kualiti perbahasan parlimen kerana sebelum ini ada cadangan supaya sesi parlimen itu dilanjutkan daripada berakhir pukul 5 kepada 6.30 petang. Cuma saya kurang bersetuju kerana paling penting ialah macam bagaimana kita nak ahli-ahli parlimen kita ini meningkatkan kualiti perbahasan dalam parlimen. Jadi kalaulah masa yang diberikan itu lebih panjang tetapi kualiti parlimen itu tidak dapat ditingkatkan di mana ahli-ahli parlimen kita banyak membuang masa dengan bercakaran antara satu sama lain, ia sangat merugikan masa. Jadi bagi saya perkara yang penting ialah bagaimana ahli-ahli parlimen kita boleh meningkatkan kualiti perbahasan di parlimen, memberikan cadangan-cadangan yang bernas dan mengurangkan ucapan-ucapan yang tidak dapat banyak memberikan idea-idea ataupun memberikan idea-idea baru kepada rakyat. Dan sudah tentu dengan tajuk diskusi kita ini, sambung yang terkendala ini, saya fikir kita ahli-ahli parlimen harus mengambil peluang kerana sidang parlimen sudah lama tertangguh dengan tempoh darurat dan sebagainya. Inilah masa terbaik kerana bagi saya sesi yang akan datang ini sangat penting dan kritikal kerana pertamanya ada pembentangan bajet 2022 dan juga pembentangan rancangan Malaysia yang ke-12. Jadi ini satu detik yang sangat kritikal kepada institusi parlimen untuk membahas dan meluluskan dua agenda besar ini, termasuk 6 agenda dalam persefahaman kerajaan dan pembangkang, dan saya kira inilah masa terbaik untuk ahli parlimen memberi fokus yang utama kepada sesi parlimen dan meningkat kualiti perbahasan mereka. Okey, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain kerana sudi bersama kita berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang cukup penting iaitu Parlimen Sambung yang terkendala.
Dan barangkali Prof dalam masa yang akan datang ini kita duduk lagi bersama untuk bercakap tentang isu-isu yang akan dibangkitkan nanti dalam sidang Dewan Rakyat nanti, kerana saya percaya sudah tentulah banyak perkara-perkara yang akan dibangkitkan, banyak isu-isu yang akan dibangkitkan, dan sudah pastilah banyak juga rang undang-undang yang mungkin akan dibangkitkan dalam persidangan Dewan Rakyat nanti. Jadi setinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain. Kepada anda, jangan lupa, pukul 9 malam nanti kita ada lagi ruang bicara juga menyentuh tentang isu yang cukup penting sebenarnya. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di ruang bicara ini ataupun di Bernama TV ini. Dan sebagai pengakhir kata, saya juga ingin mengambil ataupun menyebut semula salah satu daripada 3 rangkap pantun yang telah pun diucapkan tadi ataupun disampaikan tadi oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dari Segamat ke Kota Tinggi, hajat mulanya ke Kuala Pahang. Kepada yang berhormat, ikhlaslah berbakti. Tidaklah rakyat gusar dan bimbang. Kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara.